Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Razimah binti Ramlin, merupakan pelajar sarjana muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OUM Kota Kinabalu bagi semester September 2020. Bagi subjek pengenalan kepada komunikasi, kami telah ditugaskan untuk mengupas dua isu, iaitu pertama sekali implikasi teknologi komunikasi ke atas hubungan peribadi, dan kedua ialah kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Implikasi yang pertama ialah membolehkan individu berkumpul dan berinteraksi dengan orang ramai melalui komuniti dalam talian tanpa menghiraukan status atau kedudukan, malah bebas datang dan pergi sesuka hati tanpa terikat dengan obligasi. Seterusnya, persahabatan dalam talian juga boleh dibubarkan melalui fungsi dalam sesebuah laman sosial. Implikasi kedua ialah media sosial memperluaskan keperluan dunia sosial setiap individu dengan bebas menggambarkan diri yang diinginkan agar dapat diterima oleh orang lain. Mereka cenderung menarik perhatian orang lain dan mempunyai kecenderungan untuk diakui dan mempromosi diri. Mereka juga mempunyai keyakinan diri yang rendah terhadap penampilan diri masing-masing. Implikasi ketiga ialah membentuk, mengekal dan mencipta persahabatan baru dalam talian. Kerana media sosial memperluaskan jaringan sosial diri, menawarkan alat sokongan dalam memperluaskan keperluan dunia sosial setiap individu, dan orang ramai pula cenderung memisahkan kehidupan dalam talian mereka dengan yang di luar talian. Implikasi yang seterusnya ialah meningkatkan kebolehpercayaan terhadap kawan ataupun kenalan, kerana ianya membolehkan orang ramai menyedari kawan dan kenalan mereka melalui profil di media sosial. Kemudian akan membentuk komuniti dalam talian atau komuniti maya. Melihat manusia dalam konteks hubungan sosial dan mengetahui siapa untuk dipercayai. Seterusnya kita beralih kepada topik kedua, iaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Kelebihan yang pertama ialah berjaya melakukan perubahan pendekatan terhadap pengurusan teknologi korporat dalam organisasi, kerana ianya menggabungkan teknologi komputer dan maklumat, rangkaian komunikasi dan kandungan media digital. Selain itu, ianya menggabungkan semua elemen komunikasi secara lisan, tulisan, visual, data dan bunyi dengan menggunakan komputer dan alat telekomunikasi, menyatukannya dalam satu platform. Seterusnya, revolusi teknologi telah berjaya melakukan perubahan dalam teknologi korporat dalam sesebuah organisasi. Kelebihan yang seterusnya, menjalankan kerja atau aktiviti dengan mudah dan berkesan serta mengurangkan halangan yang disebabkan oleh jarak. Teknologi maklumat membantu untuk kita berfungsi dengan lebih efisien, cepat dan mudah. Ianya juga pemangkin kepada perubahan, pengendalian dan pertukaran serta mengakses maklumat. Selain itu, ianya memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, pendidikan dan hiburan, sekaligus secara tidak langsung banyak mempengaruhi kehidupan seharian kita. Kemunculan perkhidmatan jalur lebar telah mengurangkan halangan yang disebabkan oleh jarak dan membolehkan organisasi bersaing di pasaran di peringkat global. Penggunaan teknologi komunikasi baharu seperti email telah terbukti membantu mempermudahkan dan mempercepatkan urusan rasmi dalam organisasi. Kelebihan yang ketiga ialah meningkatkan kecekapan bahagian pengurusan dalam pelbagai aspek untuk memastikan operasi organisasi berjalan lancar dan objektif organisasi dapat dicapai. Ianya akan meningkatkan kecekapan pihak pengurusan dalam pelbagai aspek, terutama sekali yang melibatkan kos, kerana ianya akan mengurangkan kadar kesilapan dan membantu meningkatkan prestasi pekerja. Globalisasi dan digitalisasi telah mengubah gaya organisasi beroperasi dan bersaing di pasaran. Ianya juga akan memberi kelebihan kepada organisasi yang mampu mengakses maklumat dan mengeksploitasi kelebihan penggunaan teknologi komunikasi. Bagi kekurangannya pula ialah berisiko menyebabkan proses kerja menjadi lambat dan terbengkalai kerana disebabkan kebergantungan sepenuhnya kepada teknologi dalam proses kerja.
komputer semakin banyak mengambil alih tugas seperti kerja pembukuan, pengkeranian dan kerja pengeluaran berulang dalam pembuatan. Manakala sistem yang diwujudkan dalam pekerjaan akan diakses secara serentak oleh puluhan atau ratusan pekerja sehingga menyebabkan sistem tersebut menjadi lambat ataupun tergendala. Maklumat pula akan lambat diproses. Contohnya, bagi laman e-dagang yang memproses pesanan dari pelanggan, pesanan pelanggan akan lambat diproses sehingga menyebabkan pelanggan membatalkan pesanannya. Kekurangan yang seterusnya ialah penggunaan teknologi di tempat kerja menelan kos yang tinggi. Kerana teknologi memerlukan penambahbaikan berterusan dan akan menyebabkan penggunaan belanja yang besar. Manakala setiap pembaharuan yang ingin dilaksanakan memerlukan pekerja menjalani kursus, bengkel atau latihan yang mengambil masa yang lama. Sementara pekerja memerlukan masa untuk beradaptasi dengan sistem yang baharu diperkenalkan. Syarikat pula terpaksa menanggung kos perisian, perkhidmatan teknikal dan pelaksanaan kursus yang membebankan. Akhir sekali, sudah tentu akan meningkatkan bayaran bil elektrik dan kemudahan internet yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Saya harap perkongsian saya ini akan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum.